Okey. Lagi cikgu dah buat. Cuba tukar. Apa tu? Oh. Okey, cikgu nak bagi reminder sekali lagi ni yang hadir ni lebih kurang ada dah 9 orang. Okey, cikgu nak beritahu tolonglah buat kamu punya amali yang minggu lepas tu baru 5 orang. Ke 4 orang. Macam tu lah 5 orang ke 4 orang lah. So tolong buat. Siapa yang belum buat tu, cikgu tengok Akilah belum buat, Syabil belum. Kalau tak silap cikgu yang buat cikgu cakap yang buat lah. Amzah, Syafuan, Niazma dengan Solahuddin. Lepas tu ada Nurul Ain dia hantar dekat WhatsApp. Itu pun cikgu cakap Nurul Ain sepatutnya kena buat 3, dia pergi buat 1 je. Okey, yang lain tolong buat harap-harapnya kamu, sebab ni hari ni nak tajuk belajar tajuk bunyi. Ada lagi satu lagi amali nak bagi. Macam cikgu dah beritahu kamu dengan minggu-minggu yang sebelum ni, kalau misalnya kita bertangguh, kita akan bertambah kerja. Hari ni nak buat satu lagi amali. Kalau misalnya sempat cikgu beritahu hari ni, kalau tak cikgu akan beritahu minggu depan. Apa amali yang nak dibuat. Okey, sambil kita tunggu sekejap cikgu nak pilih. Okay. Okey, bersedia dengan buku aktiviti di muka surat 55. Okey. Ni pun. Okey lah, boleh lah. Start dengan yang ni dulu. Cikgu nak pakai kek. Okey. Buku aktiviti muka surat 55. Baik. Fairul, dah buat ke Fairul? Hari ni nak bagi satu lagi aktiviti amali. Dalam satu bila nak buat Fairul. Tak ada bahan. Ada tak bahan dekat rumah? Kertas ada tak kertas? Ada. Ada. Kayu aiskrim? Ada. Ada. Husna Kristina. Dah buat ke belum? Nur Husna Kristina. Mas Dalila lah. Ada. Ada Nur Husna Kristina. Dah buat ke belum? Belum. Lepas bila nak buat? Bila nak buat? Bahan ada tak dekat rumah? Tak ada. Kertas ada tak? Ada. Ada. Kotak ada tak? Kotak bukan tak semestinya kotak yang tebal. Contohnya kotak cornflake, Coco Crunch. Ada tak? Tak ada ke? Apa yang keras yang ada di rumah? Kotak ubat gigi? Ada tak kotak ubat gigi? Ataupun kotak-kotak bekas makanan, kotak apa lagi yang boleh cikgu recommend ni? Kotak ubat gigi, kotak sabun, kad ataupun bekas makanan susah sangat. Polisterin. Pinggan kertas. Pinggan kertas. Contohnya lah kalau kita ada beli makanan tapau tu kan.
Bekas tapau tu cuci, bersihkan dia, jemur dia, lepas tu kamu masih boleh guna dia untuk buat aktiviti tu. Potong dia bentuk dia, kamu nak buat bentuk apa? Ada yang buat bentuk bulat, ada yang buat bentuk rama-rama, ada yang buat macam Safwan buat bentuk rama-rama. Comel je saya tengok. Mana Safwan? Belum masuk ke? Yang lain pun sama juga minta tolong buat. Sebab apa cikgu nak bagi dah ni? Hari ni ataupun minggu depan. Nak bagi satu lagi aktiviti amali. Makin banyak. Jadi kalau kita tak siap lagi yang hari ni, bertambah lagi. Ingat, semakin banyak belajar, semakin banyak aktiviti yang nak dibuat. Okey. Okey, kita buatlah muka surat 55 ni. Okey, sekejap cikgu tunjukkan dia. Buku aktiviti yang harap-harap tak ada. Stop recording pula. Silap. Cikgu harap tak ada yang ada masalah buku sebab semua dapat buku. Kalau kamu tak ada buku, kamu salin dulu jawapan-jawapan yang kita bincang hari ni di buku tulis panjang. Nanti kamu salin semula dia di dalam buku yang sepatutnya. Okey. Jangan join saja. Siapa yang join saja tapi tidur. Cikgu dah tangkap dah murid kelas, tak nak sebut kelas mana. Ingatkan kenapa lah cikgu panggil nama tak keluar bunyi. Rupa-rupanya sebab dia buka je telefon dia, buka Google Meet, tapi rupa-rupanya dia tidur. Jangan. Kita nak belajar ni biar ada adabnya. Okey, kita pergi muka surat 55. Kita sambung dengan tajuk cahaya. Ada 3 sifat cahaya. Cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan. Okey, ini sekarang ialah untuk TP5. Okey, cikgu guna yang pen yang lebih tebal sekejap. Okey, agaknya okey lah ni. Okey, membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang. Saiz senang je. Kalau dia dekat dengan objek, lampu dekat dengan objek, bayang akan menjadi besar. Kalau misalnya lampu jauh daripada objek, bayang akan menjadi kecil. Bayang-bayang ke bayang ke. Kalau kita ubah bola ni pun sama juga. Bola ni kalau kita ubah dia nak pergi jauh daripada skrin. Bila kita cakap jauh daripada skrin, maksudnya dia dekat dengan lampu suluh. Logik, kita kena berfikir secara logik macam tu je. Kalau kita kata dekat dengan skrin, dia jauh daripada lampu suluh. Macam mana pula dengan bentuk? Apa yang mempengaruhi bentuk? Kedudukan cahaya. Kalau lampu kita suluh daripada depan, dia akan jadi bentuk yang kita tengok daripada depan. Kalau kita suluh daripada atas, daripada bawah, lepas tu macam mana pula dengan orientasi objek? Okey, so Daniel menjalankan penyiasatan seperti muka surat rajah 5.1 ini. Jarak lampu suluh dengan objek, cikgu rasa cikgu nak besarkan biar betul-betul habis. Jarak lampu suluh dengan objek. Maksudnya ni jarak ni dua ni. Jarak ni yang diubah. Yang ni bukan, dia tak nak ubah yang dekat tengah ni. So lampu suluh yang dia gerakkan. Lampu suluh tu dia undur, dia ke depan. Jadi kalau 5 cm daripada bola, saiz bayang-bayang ialah 15 cm. Dia ukur kat sini. Kalau misalnya dia pergi jauh pula 15, dia undur ke belakang, tengok saiz bayang akan berkurang. So kita buat anak panah dekat sini. Sorry, saya ingat. Sekejap cikgu belas ni. Okey. Kalau kamu ni, kita buat anak panah ni dekat sini, menandakan dia menaik. Tetapi ini menurun. Tolong buat tanda macam cikgu tanda ni. Menaik, menurun. So jarak lampu suluh dengan objek menaik. Saiz bayang-bayang menurun. Bertambah, berkurang. Okay. So based on berdasarkan jadual 5, nyatakan kesimpulan bagi penyiasatan ini. Apa yang berlaku jika jarak lampu
jarak lampu suluh dengan objek bertambah ke berkurang. Tadi kita tengok anak panah tu cikgu tulis apa? Bertambah ke berkurang ni? Murid-murid 4C tolong respon. Cikgu tak nak cakap seorang-seorang ni. Kamera tak payah buka dah. Cikgu nak mic. Bertambah. Bertambah. Cikgu dah tanda kat sana. Itu tujuan dia tu. Bertambah. Jika jarak dia bertambah, maka saiz bayang-bayang Makin besar. berkurang. Siapa tu? Tadi baru kita beritahu. Berkurang. Kan cikgu cakap dah makin jauh dia makin kecil. Ni. Bertambah, cikgu dah tulis dekat sini. Yang berkurang, cikgu pun tulis dia dekat sini. Ni, itu tujuan. Cikgu nak tak nak. Tepi lah. Okey, ni berkurang. Cikgu tulis kat sini. Ni tujuan dia, cikgu. Ni. Ada nampak perkaitan dia. Okey. Bila jauh, dia makin kecil. Bila dekat, dia makin besar. Ingat tu baik-baik. Okey, so kita turun kepada soalan nombor 2, iaitu B. Cikgu nak pakai balik warna merah tadi. Nyatakan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang berdasarkan penyiasatan di atas. Apa yang dia ubah yang menyebabkan bayang-bayang itu menjadi besar dan kecil? Inilah dia. Jarak lampu suluh dengan objek. Itu dia. Jarak lampu suluh. Besar sikit. Dengan objek. Okey. Dah siap Okey, C. Dia kata berikan satu lagi faktor. Tadi kita dah jawab ni satu faktor yang pertama. Ada satu lagi faktor yang boleh menyebabkan bayang-bayang itu berubah. Kita boleh kontrol dia. So tadi cikgu dah cakap dalam eksperimen ini, tengok tu. Dalam eksperimen ini, kalau kita tengok dia undur atau kedepankan ini, lampu suluh. Tapi apa lagi yang boleh diubah? Bola ini. Kita boleh undurkan dia, kita boleh maju ke depan. Jadi sama juga kita boleh cakap jarak lampu ataupun jarak objek dengan skrin. Okey. Jarak objek dengan skrin. Okey. Dah siap salin? Dah siap jawab? Dah. Okay, Dah. Okey, muka surat 56. Okey, muka surat 56 tentang bentuk bayang-bayang pula. Tadi saiz bayang. Ingat benda yang berbeza. Tapi semua ada dua faktor. Okey, dalam situasi yang lain, didapati bentuk bayang-bayang berubah apabila cahaya berubah. Kedudukan sumber cahaya berubah. Okey, ini satu faktor. Jadi dia buat apa eksperimen dia? Mula-mula yang pertama dia suluh daripada tepi. Tengok ni. Suluh daripada tepi. Apa bentuk bayang yang terhasil? Ada huruf L yang terbalik ni. Ini ialah dari tepi. Dari sisi. Kamu boleh tulis apa yang cikgu tulis ni. Dari sisi, dari tepi pun boleh.
Dari tepi boleh, dari sisi pun boleh. Jadi bentuk dia L sebab dia tengok daripada tepi ni. Yang kedua, dia suluh daripada depan pula. Ni daripada depan. Apa berlaku? Dia lurus sahaja bayang dia bentuk yang terhasil. Jadi bila sumber cahaya tu berbeza tempat dia, kita kata kedudukan dia, sumber cahaya dari sisi, sumber cahaya daripada depan, kedudukan yang berbeza menyebabkan bentuk bayang berubah. Okay, so apakah kesimpulan dia? Tadi kita dah cakap tadi. Jika kedudukan sumber cahaya berbeza, yang tak nak berbeza, diubahlah. Diubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Sikit. Okey, berubah. Okey, kita selesaikan buku-buku ni. Jadi bila masuk sekolah nanti tak payah dah guna buku. Okey, selain daripada kedudukan cahaya, apa lagi yang boleh menyebabkan bentuk bayang-bayang berubah? Okey, orientasi. Orientasi objek. Orientasi objek. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada muka surat yang sebelah ini. Itu kamu kena bersedia dengan pembaris. Okey, dia kata nombor 6. Jadi kalau kita siap lukis ni, kita berjaya dapat tipik 6. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif. Tentang apa? Alat yang mengaplikasikan sifat cahaya. Okay, so kena lukiskan sesuatu yang boleh menunjukkan sifat cahaya. Berdasarkan pengetahuan kamu, bina satu alat yang membolehkan kamu melihat objek yang dihalang oleh tembok yang tinggi. Jadi kita kena lukis satu alat, nama dia ialah periskop. Periskop. Okay. So, apa yang nak dibuat dengan periskop ni? Okay, kita cuba cari dekat internet satu gambar yang kita boleh tiru dia. Kalau nak ikut senang je sebenarnya ni. Okay, cikgu tolong googlekan satu gambar. Periskop, diagram. Okay, kita tiru dia ni. Macam ni je nak tiru. Tapi kita tak payahlah lukis detail sangat. Cikgu lagi suka kalau gambar yang ini. Ni dia buat ni bentuk silinder, tapi kita boleh pakai bentuk petak. Petak semuanya, kita pakai petak je. Okay, kita cari yang ada yang lebih lagi simple. Macam ni pun boleh. Ni lagi sesuai juga. Tapi dia tak ada corong dekat depan ni. Okay, ini pun boleh. Kamu boleh nampak yang cikgu tunjuk contoh ni ya. Ni seperti macam ni pun boleh, tapi tak ada dia punya corong tu. Okay, ni yang paling sesuai cikgu rasa. Ni. Okay, kita tiru yang ini yang paling senang. Sekejap cikgu copy. Okay. Nampak ni ya? Cikgu letak tu dekat situ. Sekarang kita nak gunakan pembaris untuk melukis gambar ini. Okay, so kena guna apa nak cakap ni? Hampir penuh lah kalau boleh. Dia punya
kotak yang diberi ni. Ni satu kotak dia beri satu muka surat ni. Kamu tengok kan kotak dia beri ni. Jadi kalau boleh kita gunakan sepenuhnya. Okey, so sekarang cikgu nak gunakan pembaris. Kita buat dulu okay. 1, 2. Okey, kemudian pembaris. Okey. Tu macam itu. Kemudian kita lukiskan di atas ini. Lurus dan ini sampai di sini saja cukup. Okey, dan di bawah pula ini sampai di sini. Dan ini sampai kat sini. Okey. Sekejap, keluarkan pemadam sekejap. Okey, nampak dah bentuk dia kan macam ni kan? Ni tak sambung. Sekejap cikgu sambung sekejap. Lukis guna digital ni. Okey, sekejap cikgu sambung ni sekejap. Okey, ni sampai ke bawah. Dan ini, sampai ke, ini tak payah sampai bawah. Okey, good. Okey, lepas tu kita pun padam yang dekat sini ni. Supaya dia ada laluan dia. Sangat. Aduh. Semula. Okey. Pula. Okey. Sikit-sikit lah. Okey. Kemudian yang ni sama juga. Okey. Okey. Kemudian kita pun lukiskan dia punya cermin tu. Kita lukiskan dia punya cermin dalam tu. Iaitu cermin yang boleh memantulkan cahaya. Okey. So cikgu nak buat dia terbalik daripada sana. Cikgu nak buat dia macam ni je cermin tu. Cikgu ajar. Okay. Kita buat dia macam ini saja. Macam ni je. 40, 50 lah. Okay. Terus sikit. Ke situ. Okay. Kemudian macam ini. Satu lagi begini. Okay, macam ni. 2. Kemudian kita lorekkan di belakang dia ni. Begini. Kita buat dia punya lorekkan di belakang ni. 1, 2. Okay. Menandakan dia tidak boleh ditembusi oleh cahaya. Yang ni pun sama juga. Kita lorekkan dia di belakang dia. Inilah belakang kat dalam. Okay. Okay. Nah. Okay. Kemudian kita pun lukiskan mata macam ni, mata ni dekat tepi ni. Okay, so macam mana nak lukis mata? Dia cuma kita ringkaskan dia saja.
Kita buat 1, 2 melengkung ke bawah macam ni. Kemudian buat dia punya anak mata ni, kamu pun lorekkan dekat dalam ni. Senang je lukisan mata ni. Okay. Lepas tu kamu pun buat macam dia punya bulu mata tu 2, 3 cukup. Okay, dan cikgu nak pakai satu lagi warna untuk lukiskan anak panah ni. Okay. Oh, cikgu rasa cikgu nak lukis satu lagi benda kat sini. Okay, tadi dia kata kita nak tengok benda yang dari tembok, dari tembok yang tinggi. Okay, so yang cikgu alih sikit, cikgu nak lukis pokok lah kat sini. Kononnya cikgu nak pakai benda warna hijau lah. Cikgu nak pakai pokok. Sebab apa? Sebab dia kata berada di tempat yang tinggi. Contohnya pokok yang ada di tempat tinggi. So, okay. Sikit lagi nak habis dah ni. Okay, 2 minit lagi siap lah. Okay. Kemudian kita pun nak lukiskan anak panah tersebut. So, okay, cikgu gunakan warna biru lah untuk lukiskan anak panah tu. Kamu tengok anak panah tu dia menuju ke mata. Maksudnya apa? Mata yang melihat lah. Jangan terbalik anak panah dia. Jangan anak panah tu keluar daripada mata. Anak panah tu kena masuk ke dalam mata. Maksudnya mata tu melihat. Ataupun dalam bahasa sains dia kita kata dia menerima image. So dia menerima image dia. So kita pun lukiskan anak panah itu daripada pokok kepada mata. Ini pokok ataupun objek yang dilihat. Kemudian turunkan. Capai tak ni? Okay, kat bawah sikit lah kot. Okay, macam tu lah. Lebih kurang lah. Best kalau besar. Okay, pakai tu yang besar. Okay. Di atas pun cikgu ubah balik dia biar pakai yang besar sikit. Okay, kemudian okay, kita pun sambung anak panah ni lah. Saya ingat pula, aduh, tak apalah sikit. Lebih kurang lah. Macam tu. Dan kita pun lukiskan anak panahnya menuju ke dalam mata. Okey. Boleh murid-murid macam ni. Okey. So cikgu bagi masa untuk kamu habiskan tu, cikgu nak masuk ke tajuk bunyi pula lepas ni. Habis dia terus, siapa yang dah siap tu, buka terus buku teks untuk tajuk bunyi. Siapa yang belum, cikgu bagi siap salin. Okay, sementara tu cikgu kemaskan dia yang ni. Cikgu nak bagi kemas saja. Apa dia tak nak pakai yang besar. Okay. Okay lah, bagi dia kemas. Yang ni pun sama. Okay, ni dekat sini. Okay. Boleh Okay, siap? Siap kan? Okay, cikgu nak masuk kepada tajuk bunyi dalam buku teks. Okay, kita baca buku teks. Okay, buku teks, tajuk bunyi, muka surat. Siapa tu? Okay, muka surat 110 ke? Okay, muka surat 110. Tak, 111. Tengok tu. Baik, tajuk bunyi.
Okey, bersedia buku teks. Okey, jom kita tengok buku teks bersama-sama. Kita baca ni dan ada satu aktiviti amali yang cikgu akan bagi. Okey. So apakah bunyi yang dapat diperhatikan daripada situasi dalam gambar ini? Tengok ni, berbagai-bagai bunyi. Ada yang sedang jual buah, jual makanan lah, buat buah dia kata. Datang mari dia kata. Ni yang sedang bernyanyi, sedang berhibur. Lepas tu ada yang dekat tepi jalan ni ada bunyi bising. Sebab apa? Budak ni melintas tak tengok kiri kanan. Lepas tu perempuan ni sedang bercakap telefon. Lepas tu kucing dekat sini sedang memiau-miau dua ni. Okay, so burung pun sedang mengicau, berkicau. So dalam satu hari tu kita sebenarnya ada banyak bunyi. Sekarang pun boleh jadi dengan murid-murid sambil kamu mengikut kelas PDPR ni, boleh jadi ada murid-murid yang sedang dalam sekeliling rumah dia ke, ada dalam bilik dia, ada berbagai-bagai bunyi kipas lah, bunyi TV lah, bunyi macam-macam lah. So kita nak belajar tentang satu bentuk tenaga yang sangat penting. Dia bukan saja memberi kesan sebab nak untuk kita dengar saja, tapi dia sebenarnya ada pengaruh kepada kita punya kesihatan dan banyak benda yang berjalan ataupun berfungsi dengan bunyi. So macam mana bunyi dihasilkan? Bunyi adalah sebuah getaran. Ni buku teks ditunjuk ni. Okay, cikgu pakai warna lain. Hari ni pakai warna peach lah. Getaran. Okay, so bunyi adalah sebuah getaran. Bila objek tu bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. So kita tengok ni, dia zoom dekat gambar ni. Ada bulat-bulat yang sedang bergetar ni. Apa ni? Naik turun, naik turun. Itu adalah bahan di dalam seruling tu, iaitu udara tu. Jadi bila kita tiup, udara dalam seruling tu bergetar. Jadi bila dia bergetar, dia pun menghasilkan bunyi. Jadi semakin banyak getaran dia, semakin kuat ataupun semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. So salah satu cara dia, dia bergetar lah. Bukan dia, memang bergetar. So apabila, silap cikgu silap. Apabila seruling ditiup, apabila seruling ditiup, ni satu cara yang pertama. Seruling ditiup, cara yang pertama, cara menghasilkan bunyi. Okey, jadi udara pun bergetar. Cara yang kedua ialah diketuk. Pun sama juga, jadi tengok tu. Bila kita ketuk dia, xylophone itu akan bergetar. Jadi xylophone tu dibuat daripada, ada yang buat daripada kayu, tengok ni. Ada yang dibuat daripada besi. Jadi bunyi daripada getaran kayu atau besi tu, dia adalah ketuk. Kita ketuk dia. Yang ketiga, yang ke 1, 2, 3. Okey, yang ketiga ialah dipetik. Cara yang ketiga ialah kita petik dia. Macam mana? Petik seperti di tali gitar ni. Kenapa cikgu tersasul-sasul ni? Kita petik dia, jadi dia pun akan bergetar. Kalau kita tengok dekat pun, tali gitar tu sebenarnya ada getaran. Kemudian cara yang keempat ialah gesek. Kita gesek dia. Cara dia ialah menggesek. Apa alat untuk menggesek ni? Seperti biola ni, violin. So dia gesek tali tu, jadi tali tu akan bergetar juga. Sama ni ya. Dan cara yang kelima ialah apabila kita tepuk sesuatu. So kita tepuk akan menghasilkan bunyi. So ada berapa cara untuk menghasilkan bunyi? Ada 5. Yang pertama ialah tiup. Yang kedua ketuk. Yang ketiga petik. Yang keempat gesek. Yang kelima tepuk. Ingat ada 5. Tetapi semua tu menghasilkan getaran. Jadi kamu jangan tertukar. Cara menghasilkan bunyi tak sama dengan getaran. Okay, so semua ni menghasilkan getaran. Tengok ni, kalau ni dia tepuk. Apa ni alat ni, cikgu tak tahu nama dia. Cikgu apa? Lama dah tinggal muzik ni, cikgu tak ingat nama apa ni. So bunyi dia macam bunyi pinggan. Pinggan bukan satu kan. So okay, kita pun tengok aktiviti menghasilkan bunyi. Ini kamu boleh cuba di rumah. Hanger, kamu sangkut dengan benang.
Okey, lepas tu kamu benang tu kamu letak dekat telinga kamu macam kamu punya earphone. Lepas tu kamu minta kawan kamu untuk ataupun adik-beradik kamu untuk ketukkan dia pada tengah ni ke, pada kat tepi ke, ketuk perlahan ke, ketuk kuat ke. Jadi kamu akan dapat dengar bunyi daripada hanger tu. Kalau kamu nak cuba guna hanger plastik pun boleh. Nak guna hanger plastik, nak guna hanger besi pun boleh. Tapi kalau besi ni getaran dia lebih jelas lah. Okay. So itu aktiviti yang mudah. Tak apa, kita tak perlu buat. Kita nak tengok bagaimana bunyi bergerak. Cahaya dia bergerak secara lurus. Kalau kamu ingat lagi, jadi bila dia lurus, dia tak boleh melengkung. Bila dia terkena sesuatu objek, dia tak dapat mengelak. Tetapi bunyi, tengok ni, seperti gelombang bentuk dia. Kalau kamu tengok ni, bunyi orang jual aiskrim. Dan bila bunyi loceng tu dia ketuk loceng tu, jadi bunyi bergerak ke semua arah. Dia kata bukan bergerak, bunyi bergerak ke semua arah. Ni, dia dah bagi kita jawapan dia. Kalau bunyi bergerak ke semua arah. Kalau cahaya bergerak dalam ataupun secara lurus. Itu perbezaan dia. Jadi kamu tengok ni, orang pun datang. Ada yang datang dari depan, ada yang datang dari tepi, ada yang datang dari kiri dan kanan. Jadi itu menandakan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Tengok lagi situasi yang kedua. Pukul 10, kring bunyi. Apa yang bunyi? Loceng. Jadi bukan sahaja yang duduk dekat dengan loceng yang dapat dengar, bukan yang dekat-dekat pejabat saja, tetapi semua satu sekolah dapat dengar. Apa? Sudah waktu rehat. Jadi ini menunjukkan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Dan kalau dekat sekolah kita, loceng tu ada dekat pejabat. Tetapi dekat bilik sains dapat dengar, tapi tak berapa clear lah. Dekat kantin pun dapat dengar, dekat tahun 1 dapat dengar. Tak kira kamu berada di mana, asalkan kamu berada di dalam sekolah, kamu dapat dengar sebab cahaya bergerak ke semua arah. Okey, pergi lagi kepada pantulan bunyi. Cahaya boleh dipantul? Boleh. Bunyi pun boleh dipantul. Akibat dari pantulan, kita ada gema. Tengok ni. Mula-mula dia cakap hello, tapi ada orang jawab hello, hello. Bukan orang jawab, tetapi sebenarnya ini ialah gema, bunyi yang dipantulkan tu. Dia sebut sekali hello, tapi tiba-tiba dia dengar ada suara yang sama sebut hello juga. Echo, yes. Echo, betul. Ini ialah echo, gema. So ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Ini menandakan bahawa bunyi boleh dipantulkan apabila terkena pada sesuatu permukaan. Apa permukaan yang boleh memantulkan bunyi? Contohnya permukaan yang keras seperti dinding. So kalau dinding-dinding dalam dewan, dinding di dalam kelas, kita boleh menghasilkan pantulan bunyi. Tapi kalau misalnya langsir, dia tidak keras. Apa lagi dalam contohnya langsir, kerusi, sofa. Siapa tu? Apa yang kamu nak cakap apa? Macam dekat shopping mall tu ke? Yes, dalam shopping mall, terutamanya sekarang kan cikgu ada kalau waktu, tapi saya tak galakkan lah. Tapi kalau misalnya dekat shopping mall, bila kamu pergi dia waktu yang orang tak ramai, macam sekarang ni orang tak ramai pergi shopping mall. Tapi kalau kamu bercakap, hujung sana orang dengar. Jadi kita terpaksa berbisik-bisik. Kita pun tengok dekat sini. Ni yang dikatakan gelombang bunyi. Arah bunyi bergerak. Tengok ni gelombang bunyi, gelombang bunyi, gelombang bunyi. Arah bunyi yang bergerak. Dan apabila dia terkena pada permukaan yang keras, dia pun dipantulkan semula. Tengok ni. Cara melukis cahaya, kita cuma buat garis saja. Tu cahaya, garis. Tapi kalau nak melukis bunyi, kita kena buat macam ni, melengkung. Arah pantulan bunyi dan sebagainya. Okey, ni kita kena ingat dia punya keadaan je lah.
Ni contoh situasi bila kita pergi ke dalam gua. Kenapa? Gua tu kan dia permukaan dia keras, dinding dia keras, lantai dia keras, jadi dia memantulkan bunyi. Tengok ni, gelombang dalam bentuk melengkung. Kalau cahaya senang, lukis je garis lurus, tapi kalau gelombang kena ada garisan melengkung. Melengkung tu menandakan gelombang bunyi. Sama juga di dalam dewan yang kosong. Tu. Ni cikgu ingat kalau misalnya bila kamu pergi ke dewan, tapi kalau waktu perhimpunan semua penuh dewan, tak ada gema. Sebab itulah kalau kamu duduk di dalam dewan, bila semua orang nak bercakap, waktu perhimpunan ke waktu apa-apalah majlis di sekolah, jadi bising. Sebab apa? Sebab banyak suara yang dipantulkan. Itu yang menyebabkan bising. Jadi itu tak bagus. Jadi cubalah kamu dengar arahan daripada guru ataupun daripada pengawas tu. Kalau dia cakap jangan bercakap, duduk diam-diam, tutup mulut dulu. Bila semua nak bercakap, dia jadi bising. Tengok ni. Banyak pantulan. Ni baru seorang yang bercakap. Begitu banyak pantulan. Tapi kalau dah satu kelas 20 orang, 23 orang, 25 orang. Bayangkanlah betapa banyaknya bunyi yang dipantulkan. Okey, fenomena pantulan bunyi. Hasil daripada pantulan bunyi tu, yang pertama dia menghasilkan gema. Okey, ni yang kita dah biasa tengok lah. Tadi kan Pum pun tahu, dia kata dia panggil sebagai echo. So kalau kamu dekat, contohnya kamu main dengan, bukan main lah, kamu dengar muzik ke, saya rasa kamu pernah jumpa perkataan echo ni dekat mikrofon kamu ke, dekat equalizer dia tu ke, kamu boleh setting kurangkan kamu punya gema. Apa dia tu? Macam pause ke? Pause kadang-kadang orang kata bunyi dia kuat bila dia bersuara. Ya, ni dekat bawah ni, kejap lagi ada dia punya jenis bunyi dia. Okay, so pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan sebenarnya dalam pelbagai cara. Jadi bunyi ni dia berguna. Dia bukan semata-mata untuk kita menyampaikan, kita bercakap saja ataupun kita mendengar saja. So contohnya gema ni dia, tengok ni, bila dia bercakap ada bunyi gema, maksudnya kita tahu ada permukaan yang keras. Kita sedang mendekati permukaan yang keras. Jadi ni kita nanti sekejap lagi kita tengok yang ni ya. Kita pergi yang tadi ada yang tanya tentang pause tu, iaitu dinamakan sebagai ultrasonic. Ultrasonic. Siapa yang dapat mendengar bunyi ultrasonic ini? Dia kata hanyalah ikan paus. Okey, sekejap mana ni. Ultrasonic ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi tidak dapat didengar oleh haiwan. Tetapi dapat didengar oleh kelawar, ikan lumba-lumba dan paus. Okey, jangan kita salah faham, ultrasonic ni bukannya dia perlahan. Kita katakan tidak dapat didengar oleh manusia. Tidak dapat didengar manusia, kita kata dia perlahan. Tidak. Maksudnya dia terlampau kuat. Sebab tu dia gunakan perkataan ultra. Contohnya kalau kita sebut perkataan Ultraman. Apa maksud Ultraman? Maksudnya manusia tu man. Siapa tu? Boleh tak tutup dulu mikrofon? Ultra ialah sepatutnya terlampau ataupun orang kata ekstra. Ekstra tu besar, lebih. Kalau ultra ni lebih lagi daripada ekstra. Jadi kalau macam Ultraman, apa maksud Ultraman? Man tu manusia. Tapi ultra maksudnya manusia yang lebih daripada manusia biasa. Itu maksudnya. Macam Godzilla. Macam Godzilla kan. Tapi dia Godzilla tu bukan man. Faham tak ni? Maksud ultra ni. Jadi kalau ultrasonic, sonic ni bunyi. Sonic ialah bahasa sains dia panggil bunyi. So apa maksud ultrasonic? Maksudnya bunyi yang sangat-sangat besar berbanding bunyi biasa. Manusia ni kita cuma ada limit dia, cuma 85 desibel saja bunyi. Tapi ultrasonic ni dia lebih daripada 85 sampai beribu-ribu, beratus-ratus bunyi itu, beratus-ratus kekuatan bunyi itu. Nanti kita tengok tentang kekuatan bunyi itu. Sampai dia hanya boleh didengar oleh kelawar, ikan lumba-lumba dan juga paus. Jadi betul lah tadi Solahudi kata dia sangat kuat. Yes, dia sangat kuat. Dan dia digunakan oleh mereka
Jadi mereka ni guna bila dia bercakap sesama mereka, contohnya di dasar laut, jadi dia boleh beri isyarat kepada sesama mereka. Jadi macam ni. Tapi manusia juga boleh menghasilkan bunyi ultrasonik ni digunakan alat yang teknologi tinggi. Sebab apa? Dia contohnya dia blastkan ke dalam laut ni. Kamu tengok ni, apa ni bunyi dia tunjukkan ke dalam laut ni. Sebab apa? Sebab dia nak mengesan. Contohnya dia pergi nak tangkap ikan kan, dia pun kesan, oh dekat situ ada banyak ikan. Jadi dia pun berhenti dan ditangkap ikan dia dekat situ. Tu yang digunakan. Itu adalah teknologi. Sama juga seperti sonar. Ni sonar bunyi teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air ni. Jadi sonar ni dia blast ke dalam air. Jadi pun tengok, oh ada kawasan yang dalam contohnya, ada kawasan yang cetek, jadi dia tak pergi sana. Kita cakap dekat dunia ni kan, contohnya kalau kamu tengok peristiwa-peristiwa yang kalau kamu tengok ada baru ni kapal selam, tetapi kapal selam tu dia tenggelam baru ni. Nah yang dekat Indonesia tu, apa nama dia cikgu pun tak ingat dah. Lepas tu kemudian kita pun Malaysia, kita pernah ada MH370 tu kan, yang akhirnya kita dapat tahu rupanya dia terhempas di laut, di lautan Hindi dia kata. So macam mana dia nak tahu? Dia gunakan ni teknologi pantulan bunyi ultrasonik ni, sonar. So dia pun pantulkan bunyi, so dia tunggu bila dapat balik pantulan bunyi tu, dia dapat tengok, oh rupanya begitu jauh sekali kapal-kapal tu dah tenggelam. Tengok ni kapal kelawar ni duduk dalam gua, dia pun mengeluarkan gelombang bunyi dia yang tersendiri. Okay, so ada 3 fenomena yang ditunjukkan ni, tetapi ada satu lagi yang digunakan oleh doktor dalam bidang perubatan. Apa yang dia buat? Dia masukkan tenaga bunyi ultrasonik ni ke dalam badan, dalam perut, jadi dia dapat tengok ada baby di dalam kandungan. Tengok ni, dia boleh mengesan organ dan juga bayi di dalam kandungan. Jadi contohnya lah, selain daripada baby, contohnya kalau dia ada batu karang, tahu penyakit batu karang tu kan. So contohnya batu karang tu dia kata sakit dalam dia punya buah pinggang ataupun dalam ginjal ada ketulan batu karang ataupun terbentuk asid yang terlalu lebih lah dalam badan buah pinggang. Jadi dia boleh gunakan scan, gunakan ultrasonic sound, dia kata ultrasound. Ni ultrasonic ni. So this is teknologi kita, dia berguna kepada manusia. Okay, so berikan contoh lain. Okay, kita nak pergi kepada contoh lain sekarang. Bunyi yang berfaedah lawan kepada bunyi yang memudaratkan ataupun berbahaya. Berfaedah lawan kepada yang berbahaya. Okey, apakah bunyi yang berfaedah? Contohnya tentulah faedah dia kita boleh berkomunikasi, sebab kita nak bercakap kita mesti gunakan bunyi. Okey, yang kedua, bunyi juga boleh menghiburkan. Sebab kalau ada bunyi, contohnya bunyi muzik, bunyi alam sekitar, kita rasa terhibur. Kalau sekarang ni mungkin kamu ni masih kecil, tapi saya rasa kalau ada satu-satu masa tiba-tiba hujan, kita rasa macam mana? Mood kita rasa macam rasa tenang je. Betul tak? Asyik-asyik bunyi duduk dekat bandar, terutamanya pergi sekolah ke ataupun pergi dekat bandar lah, dekat Miri ni. Asyik bunyi kereta, bunyi orang horn sana sini, bunyi enjin kenderaan macam-macam. Suatu hari ada hujan, kita rasa tenang, rasa tenang lah, rasa macam sejuk, kita pun mulalah kita rasa nak tidur. Sebab apa? Sebab bunyi boleh memberi ketenangan ataupun menghiburkan kita. Kita boleh menyampaikan maklumat. Ada apa tu? Okey. Yang kedua, selain untuk menghiburkan dan kita menyampaikan maklumat, dia juga boleh memberi isyarat kecemasan. Tadi bila kita bunyi saja, polis, ambulan, jadi kita pun cepat-cepat bagi laluan. Ini penting. Sekarang ini yang sangat penting. Kamu tengok ni musim-musim COVID ni, tiba-tiba ada van yang lalu, ada bas, ada polis yang lalu. Mereka membawa pesakit yang ada COVID-19 kan.
Jadi kita pun beri mereka laluan, ada kecemasan. Dan yang ketiga, bunyi juga adalah penting untuk memberikan maklumat. Sebab apa? Bila ada maklumat masuk, contohnya bunyi telefon, jadi kita pun cepat-cepat untuk pergi angkat telefon. Jadi ada maklumat yang penting, kita kena segera buat kerja contohnya. Yang keempat, kita tengok yang memudaratkan. Dia buat warna merah ni perkataan dia. Apa yang kesan bahaya ataupun yang tak bagusnya bila bunyi terlalu banyak? Semua orang nak bercakap, tengok ni. Apa awak cakap? Apa tu? Apa yang berlaku? Sama juga macam ketika kelas kan, contohnya ketika kelas. Tapi kalau kelas tahun 4, 5, 6, tahun 3 pun cikgu tengok tak ada masalah dah benda ni. Tapi biasanya bila mula-mula kita nak belajar kelas online ni, saya nak bercakap lah sekali semuanya tak dapat bercakap. Ni pentingnya kita belajar tentang bunyi. Jadi kita tahu bila semua mengeluarkan bunyi, kita akan suka berkomunikasi. Kemudian tengok ni, sebenarnya bunyi boleh menyebabkan orang berasa ada tekanan emosi. Jadi kamu tengok sekarang ada ramai manusia yang berada dalam tekanan musim COVID ni. Kalau kamu tengok dekat berita-berita, ada macam-macam berita orang yang tekanan emosi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Jadi cikgu harap-harap cikgu punya murid-murid, ibu bapa pun, mak bapak kamu semua, cikgu sendiri dan rakan-rakan cikgu, kalau misalnya ada tekanan, kontaklah sesiapa yang sepatutnya. Beritahulah, apa orang cakap, reach out, apa nak cakap, hubungilah seseorang. Walaupun polis ke, cakaplah dengan sesiapa supaya kamu dapat beritahu apa masalah kamu. Kalau kamu ada masalah nak join kelas online cikgu, mesej saja, beritahu dengan cikgu. Cikgu okey. Tak dapatlah cikgu buat aktiviti amali tu cikgu sebab saya tak ada bahan. Bagi tahu je dulu, tak apa. Cikgu akan macam yang baru ni, Nurul Ain dia cakap dengan cikgu, cikgu saya dapat buat tu. Okey, tak ada masalah, buat je. Yang mana yang termampu. Jangan tak buat. Cuba usahakan. Semua orang berada dalam keadaan tekanan emosi sekarang. Bukan kerana COVID-19 saja, tapi kita di rumah ni asyik-asyik dengar TV, asyik-asyik dengar TV. Asyik-asyik dengar cikgu bercakap dekat online, lepas tu tengok video. Sebenarnya bunyi tu bila terlalu banyak, kita kata tak apalah tengok kartun, saya suka tengok kartun. Tapi bila kamu tengok terlalu lama, dia boleh beri tekanan kepada kamu juga. Bukannya seronok saja tengok kartun ni. Ingat tu, jangan tengok terlalu lama. Okey, tengok ni, bunyi bising yang didengar secara kerap, tu yang cikgu cakap tadi kan, baru cakap tadi. Didengar secara kerap dan terlalu kuat akan mengakibatkan pendengaran kita ada masalah. Tengok ni, masalah pendengaran. Terpaksa dia pergi jumpa klinik, jumpa doktor untuk cek dia punya tahap pendengaran tu. Sekarang kalau dekat Miri cikgu tengok banyak klinik apa yang khusus untuk telinga. Saya harap kamu murid-murid cikgu tak adalah keperluan macam ni. Cikgu faham kalau cikgu cakap ni murid-murid ni okay, cikgu stop sharing. Rasanya pun dah ada 5 minit je. Okay, cikgu nak cakap ni. Cikgu faham bila kamu daripada pukul 7 pagi sampai sekarang dah pukul 9, 8.55 lah ni. Lepas tu nanti sambung lagi sampai pukul 12, kadang sampai pukul 1 kita ini di telinga kita. Apa dia? Headphone kita. Cikgu pakai yang ni, earphone macam ni, yang ada macam ni. Kalau terlalu lama, dia memang akan menjejaskan kita punya kesihatan telinga. Faham? So, kalau kamu tak pakai, tak apa. Tetapi bila dah terlalu lama, contohnya kamu sekarang ni kamu ikut cikgu punya kelas ni, kamu guna phone je, kamu macam ni saja kan? Kamu guna telefon saja. Okey. Tetapi dalam tempoh yang lama tetap juga tak bagus. Faham? So, ambil masa petang untuk kamu keluar ke halaman rumah ke, ataupun kamu tutup semua TV, handphone untuk beri relax. Duduk je termenung je pun boleh. Tengok keluar tingkap.
tengok pemandangan di luar rumah ataupun duduk di halaman rumah. Macam tu. Jangan dah daripada pukul 7 dah tengok telefon, dah tengok laptop, lepas tu earphone lagi, headphone lagi, lepas tu sampai pukul 1. Kemudian bila dah habis kelas, tengok-tengok petang, masih lagi kita on benda ni. Memang akan masa kita kecil ni memang kita tak nampak. Tapi bila kita dah semakin besar, kita akan nampak kesannya. Dia adalah yang tak bagus untuk kita punya kesihatan. So ingat petang buatlah apa-apa yang di luar rumah yang tidak memerlukan kamu guna telefon, guna laptop, guna headphone, guna earphone. Saya ada bola. Main bola di so rumah. Saya dapat main. Main bola di rumah waktu petang. Keluar dan rehatkan minda kamu. Okay? Cikgu harap itu ada sampailah. Ini tujuan kita belajar tajuk ni. Dan tujuan dia kita untuk ni lah, untuk murid-murid belajar ni dalam sains. Okay. So kamu tengok juga dekat sini lagi, sambung kita dekat muka surat ni dia ada beritahu kita berapa kita punya kekuatan bunyi yang boleh didengar oleh manusia. Bunyi yang melebihi kalau melebihi 85 desibel. Apa tu desibel? Desibel tu kalau misalnya panjang kita panggil dia km, unit dia. Desibel, unit untuk kekuatan bunyi. Jadi kalau dia lebih daripada 85 desibel, dia sudah tak boleh kita dengar lagi. Contohnya kalau misalnya 100, 200 desibel, itu kita kira sebagai terlalu kuat. Okay, tadi kita ada cakap tentang ultrasonic kan. So ultrasonic itu adalah beratus-ratus kali ganda daripada 85 desibel. Telinga kita mesti dengar bawah daripada 85 desibel. So bagus yang cikgu pernah baca, yang paling bagus sebenarnya hanya 65. So kalau kita bercakap, contohnya kita bercakap dengan kawan kita, dia mungkin 60, 50. Kalau kawan kita sudah mula menjerit, dia akan pergi kepada 85 desibel. Dan kalau kawan kamu asyik menjerit-jerit dalam kelas, memang akan menyakitkan hati kamu dan kamu pun akan rasa tertekan. Sama juga macam cikgu contoh masuk kelas cikgu menjerit, cikgu masuk kelas lagi cikgu menjerit lagi. Lama-lama memang semua orang akan tertekan. Sebab itulah murid tak nak dengar lagi bercakap. Tengok ni, sini bercakap, sini pun bercakap, sini pun bunyi-bunyi, semua sekeliling bunyi. Bayangkan perasaan dia. Mesti dia rasa sangat stres. Okay, so macam mana nak mengurangkan? Okay, ni dah habis dah, ending dah. So contohnya kamu tengok ni ada, saya rasa kamu memang pernah jumpa lah ni. Bila kamu nak naik flight, kamu ada nampak pegawai-pegawai yang macam ni dia pakai headphone yang khas. Ini bukan headphone untuk dengar muzik. Ini headphone yang khas untuk dia melindungi telinga dia daripada bunyi yang kuat. Sebab bunyi, ya betul. Bunyi enjin dia sangat kuat. Jadi dia berada dekat dengan kapal-kapal terbang tu, jadi dia mesti melindungi bunyi telinga dia tu. Dan di rumah juga sebenarnya kita memasang perlindungan daripada pencemaran bunyi ni, seperti ni penyerap bunyi daripada langsir dan tingkap. Jadi langsir ni dia kan tak keras. Langsir dia lembut kan permukaan dia. Tingkap ada permukaan kayu yang tak keras dan sebagainya. Jadi dia akan mengurangkan bunyi itu. Dia tak pantulkan bunyi. Tapi kalau dinding akan memantulkan bunyi. Jadi ini satu contoh. Yang ketiga sebenarnya juga ialah pokok. Pokok ialah penyerap bunyi. Jadi pokok, daun-daun dia yang banyak tu, kamu tengok ni. Bunyi bising dekat jalan raya, tetapi dua orang murid ni dia relax je. Sebab apa? Dia tidak terjejas dengan bunyi bising daripada jalan raya ni. Sebab pokok sudah mengurangkan pencemaran bunyi tersebut. Okay, so ini aktiviti amali cikgu akan bagi tahu minggu depan. Kena buat minggu depan lah. Okay, untuk besok tajuk bunyi ni cikgu sudah sediakan aktiviti di dalam Google Classroom besok.
Jadi cikgu harap kamu yang hadir dan yang tak hadir pun harapnya ambil lah peluang untuk buat. Kamu buat dia di dalam Google Classroom tu, ada sikit je kuis simple saja. Dan minggu depan kita sambung untuk buat latihan di dalam buku aktiviti tadi. Okay? So itu tentang bunyi. Okay, habis sudah. Ada apa-apa nak cakap tak? Tengok sikit. Ada. Okay. So, sebelum cikgu keluar, cikgu remind sekali lagi tentang amali tu, which is yang sebelum ini cikgu suruh buat yang rama-rama tu. Sebab nanti nak bagi lagi suruh buat alat muzik. Minggu depan cikgu akan bagilah. Tak dapat bagi hari ini nampaknya. Boleh? Okay, itu saja. Terima kasih semua. Mama Harid ada. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Cikgu. wabarakatuh. Bye. 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 Adios.